seterusnya mempersilakan Puan Anissa Ismail untuk berkongsi pengetahuan tips penjimatan elektrik di rumah sewaktu PKP COVID-19. Silakan Puan Anissa. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator yang sangat ceria petang ni ya, Cik Jais itu. Okey, Assalamualaikum, apa khabar semua dan salam sejahtera. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat hendaknya sepanjang bulan Ramadan ni. Okey, kita semua terima kasih saya nak ucapkan kepada pihak fakulti kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi berkaitan tentang tips penjimatan elektrik sepanjang tempoh PKP ini. Apakah tips penjimatan elektrik semasa di rumah ya tuan-tuan dan puan-puan? Ada di antara kita mungkin telah tahu dan amalkan tips tersebut. Untuk yang sedang amalkan, saya ucapkan tahniah, dan bagi yang baru mengetahuinya, sama-sama kita sama-sama kita belajar dan kita cuba laksanakan sepanjang berada di rumah ketika ini. Bisa tunjuk muka sikit. Okey. Nampak video? Sekejap ya. Orang dekat live FB nak tengok gambar. Muka biasa-biasa je. Biasa-biasa je Bukan nak kira biasa tak biasa. Live FB tu. Ya ampun. Yang lain boleh saya tak? Aboy. Okey. Seterusnya, saya boleh teruskan ke Cik Jais? Boleh silakan, dah nampak muka dah tu. Silakan. Sekejap je. Sekejap nanti saya keluarkan balik. Okey, selari dengan arahan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa supaya semua rakyat Malaysia sentiasa kekal berada dalam rumah semasa musim penularan COVID-19 ini. Pastinya di antara kita yang risau sebenarnya, betul tak? Jika bil elektrik naik melampau tinggi. Kalau kita tengok baru-baru ni saya tengok rakan-rakan berkongsikan bil elektrik mereka dan menyatakan bil agak-agak melambung tinggi. Okey. Melampau. Melampau Okey, jika sebelum arahan Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan, kita perasan kan kebanyakan rumah kita ni kosong. So di siang hari tu kerana di atas keperluan kerja dan juga anak-anak kita ke sekolah. Kini rumah sangat riuh. Kalau kita tengok rumah kita sangat riuh dengan ahli keluarga semua berkumpul di dalam rumah dan melakukan aktiviti yang pelbagai aktiviti yang tidak mengira waktu. Okey, sudah semestinya dengan hanya kita menetap di rumah, tidak kira dewasa ataupun kanak-kanak pastinya akan menggunakan tenaga elektrik lebih daripada kebiasaan. Contohnya paling mudah sekali kita boleh tengoklah anak-anak kita. Sebelum ni kalau sekolah, kita tengok penggunaan gadget ataupun handphone, kita boleh kira berapa kali penggunaan kekerapannya. Tapi ketika berada di rumah, especially lagi penggunaan handphone amat diperlukan untuk classroom. So classroom banyak anak-anak kita menggunakan tablet ataupun komputer ataupun laptop sebagai perantaraan pengajaran mereka. Betul tak? Okey, seterusnya kalau kita tengok perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, kita maklum bahawa elektrik ni merupakan sumber tenaga utama yang kita sentiasa gunakan di rumah. Jika kita lihat aktiviti yang saya tunjukkan ini adalah mempengaruhi bil bulanan elektrik di rumah kita. Okey, Cik Jais agak-agak di mana agaknya? Macam mana? Agak-agaknya aktiviti apa Cik Jais lakukan di rumah ketika ni? Ketika ni saya sedang menghadap ceramah. Okey, menghadap ceramah kan. Okey, dalam secara kita tak sedar sebenarnya kita menggunakan handphone. Okey, dalam tempoh yang lama, katalah dalam perkongsian sharing saya ni selama 1 jam, susut ataupun nilai kepada bateri kita akan menurun. So pada ketika selepas sharing ni pasti kita akan mengecas ataupun kita akan memastikan bateri kita dalam keadaan full balik. Okey, kat situ sebenarnya kita secara tidak langsung kita telah menggunakan penggunaan elektrik di rumah. Itu salah satu aktiviti yang secara kita nampak. Okey, kalau kata secara keseluruhan penggunaan elektrik di rumah ni sebenarnya dia banyak dipengaruhi pada aktiviti yang terdapat di ruang dapur. Sebab di ruang dapur ni terdapat banyak menggunakan elemen pemanas ataupun yang menghasilkan haba. Okey, elemen pemanas kalau yang menghasilkan haba ni sebenarnya dia menyumbang kepada penggunaan elektrik yang sangat tinggi. Okey, kalau saya merujuk kepada buku panduan cekap tenaga, lebih kurang 45% daripada keseluruhan penggunaan
tenaga elektrik kita adalah dipengaruhi di ruang dapur. Okey, pada kadar biasa, anggaran bil elektrik sepatutnya anggaran biasa bil elektrik bulanan bagi satu keluarga yang menetap di rumah kos rendah ialah RM80. Manakala rumah kos sederhana RM170 dan rumah banglo ialah RM450. Tapi bulan ni kita terima bil elektrik kita di mana sebenarnya? Rumah kita adalah adakah kos sederhana, rendah ataupun rumah banglo? Okey, kat situ bil elektrik sebenarnya kita dah tahu dipengaruhi penggunaan peralatan elektrik secara keseluruhannya di rumah kita, dan soalan saya kepada rakan-rakan dan juga tuan-tuan puan-puan, berapa kos penggunaan peralatan elektrik kita di rumah sekarang ni? Tahukah kita bagaimana kita untuk mengira kos tersebut? Agak-agak Cik Jais tahu tak mengira? Kita nak kira Bayar bil. je. Bayar je. Dia Sampai bayar je lah. sampai je bil terus bayar ya. Okey, tak apa. Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana kos penggunaan peralatan elektrik kita di rumah. Okey, sebelum tu seperti yang kita ketahui, setiap peralatan elektrik kita ni mempunyai kadar penggunaan tenaga yang tersendiri. Contohnya, kalaulah saya berikan televisyen, sebenarnya penggunaan elektrik ni dilabelkan dengan nilai watt. Okey, katalah kita gunakan televisyen ni pada tempoh masa at least 5 jam. Katalah 5 jam dalam satu hari. Sebenarnya penggunaan elektrik kita pada masa 5 jam satu hari itu menyumbang kepada 1,500 watt penggunaan dia. Okey, jumlah penggunaan sebulan jika jika kita kira sebenarnya dia telah menyumbang kepada 45 kilowatt. Di mana 45 kilowatt ni kalau kita tukarkan dalam bentuk ringgit Malaysia, didarabkan dengan tarif TNB yang tetap ni, maka kita tahu penggunaan televisyen kita untuk sebulan adalah sebanyak RM9.81. Itu untuk 5 jam. Tapi untuk tempoh PKP ni saya rasa lebih daripada 5 jam penggunaan. Baru untuk satu unit televisyen saja. Bayangkan kalau rumah kita mempunyai lebih daripada satu, maka kita perlu gandakan lah. Katalah dalam 3, mungkin ada 3 unit, mungkin dalam RM30 macam tu. Okey, kenapa sangat penting untuk kita tahu tentang pengiraan ini tuan-tuan dan puan-puan? Bisa sekejap. Ya. Slide tak share slide. Sekejap ya. Nampak tak? Cik Jais? Nampak. Saya nampak. Baru nampak. Tadi dia keluar tadi. Okey tak? Okey, saya teruskan. Okey, sebab utama kenapa kita kena faham pengiraan ni adalah sebab konsep pengiraan ni kita kena tahu supaya bagaimana kita boleh merancang sendiri untuk kita jimat elektrik tu mengurangkan bayaran bil elektrik bulanan kita. Tak kiralah datang apa jenis peralatan elektrik sekalipun, kita hanya perlu amalkan konsep yang sama untuk kita kurangkan dan jimatkan penggunaan elektrik kita di rumah. Okey, seterusnya bagaimana pula cara bil elektrik keseluruhan rumah kita ini dikira? Okey, kalau ikutkan kalau silibus sekolah dulu kita pernah belajar sebenarnya macam mana kita nak kira penggunaan elektrik. Kalau bagi yang tidak ingat, kita ulang kaji hari ini. Okey, cara dia tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebelum ni kita tak praktikalkan sebab mungkin yang bayar bil elektrik tu ayah kita. So sekarang ni kita dah mempunyai rumah dan kita perlu membayar bil elektrik tu, so kita kena ambil maklum. Okey, contohnya jika penggunaan elektrik di rumah kita ni keseluruhannya adalah 275 kilowatt, maka jumlah bil kita adalah merujuk kepada rumus yang saya berikan tadi. Penggunaan elektrik didarabkan dengan tarif TNB tu. Okey, kalau kita tengok kat sini, bil elektrik yang ditunjukkan adalah 275 kilowatt. Kalau kita tengok tarif TNB kalau pada bawah 200 kilowatt, dia dikira 21.80 sen. So kalau seterusnya akan didarabkan dengan 33.40 sen. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dikirakan keseluruhan 275 kilowatt ni, dia memberi nilai bil elektrik kita adalah sebanyak RM68.65. Okey.
Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak bagaimana kita hendak semak bil elektrik? Saya rasa ramai yang dah tahu. Okey, bagi yang tak tahu, saya nak share macam mana kita nak semak bil elektrik kita sepanjang tempoh PKP ni. Okey, cara dia kalau kita tahu sekarang ni rakyat Malaysia memang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan daripada 8 Mac yang lalu dan dilanjutkan sehingga 9 Jun. Okey, TNB kalau kita tahu dia menerusi laman web rasmi dia memaklumkan bahawa dia akan memberhentikan pengeluaran bil bercetak kepada pelanggan. Ini memang untuk bertujuan untuk keselamatan pelanggan iaitu kita sendiri serta pekerja TNB itu supaya lebih terjagalah. Namun pada 14 Mac yang lalu menerusi kenyataan akhbar yang menyatakan Tenaga Nasional Berhad TNB dia memperkenalkan pakej bantuan yang merangkumi plan pembayaran plan bayaran mudah iaitu PBM, iaitu penangguhan secara lewat bayar dan lanjutan penangguhan pemotongan bekalan kepada 7.5 juta pelanggan kediaman. Di mana kita tahu kat sini PBM ni dilaksanakan secara automatik bagi semua pelanggan kediaman bermula daripada bil bulanan sebenar pertama yang diterima selepas TNB menyambung semula operasi pembacaan meter pada 15 Mei. So 15 Mei tu dah mula untuk operasi pembacaan meter, tapi operasi pembacaan meter ni dan penyerahan bil ni akan kembali dilakukan bagi negeri yang zon hijau saja iaitu Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak kecuali Seri Manjung dan Kelantan. Okey, maka apa yang boleh kita lakukan sebagai pengguna ni untuk memantau bil elektrik kita adalah dengan cara kita menggunakan telefon bimbit ataupun kita hanya untuk dapatkan App Store daripada App Store yang TNB punya sediakan dan juga kita boleh masuk web My TNB untuk kita pantau kita punya bil elektrik. Kalau menerusi web tersebut, kita dapat melihat sebenarnya graf penggunaan elektrik kita mengikut bulan. Kalau kita tengok daripada contoh yang ada kat sini November hingga April, kita boleh tengok graf paling tinggi, rendah dan dalam keadaan berapa nilai penggunaannya. Kalau ikutkan secara kita lihat pada graf, kebanyakannya berlaku graf paling tinggi itu adalah ketika musim cuti sekolah ataupun perayaan. Disebabkan waktu itu, ketika itu kebanyakan ahli dalam family kita ataupun ahli keluarga kita kebanyakan duduk di dalam rumah. Okey. Sepanjang PKP ni bacaan penggunaan elektrik dia akan diberikan secara anggaran sahaja. Mungkin kalau kita perasan, rakan-rakan perasan kalau dapat bil kan, kita boleh tengok kat sini jenis bacaan. Kalau jenis bacaan yang kita tengok ni dia akan tulis kalau kata dia ambil daripada meter di luar rumah kita, dia akan letakkan bacaan sebenar. Tapi kalau kata dia tidak ambil daripada meter, dia akan tulis kepada bacaan anggaran. Kalau saya tengok daripada kajian saya, bacaan anggaran ni kalau daripada bil-bil yang tu adalah dia ambil bil yang sebelumnya. Maksudnya kalau kata Mac adalah bil yang terakhir sebenar, dia akan anggarkan bil April itu adalah bil yang sama macam bulan Mac. Okey, kat situ nanti rakan-rakan boleh perhatikan pada bil lah. Boleh masuk web dan tengok sendiri bil di rumah kita. Okey? Okey, merujuk pada 27 Mac 2020 di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pemberian diskaun tambahan kepada pengguna domestik di Semenanjung Malaysia dengan memberi tumpuan kepada pengguna yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh atau bersamaan dengan RM231.80 sebulan. Okey, kadar diskaun ni adalah di antara 15 hingga 50% bergantung kepada jumlah penggunaan elektrik masing-masing. Mulai penggunaan dia adalah daripada 1 April hingga 30 September 2020. Jika kita lihat, kalau tengok pada ini yang terbarulah yang saya masukkan ni. Okey, yang terbaru ni kita dah tengok bulan 4 telah dimasukkan diskaun tersebut iaitu 50% sebab 50% ni bawah daripada 200 kilowatt. Sebab tu dia dapat diskaun tu adalah 50%. Okey, kalau kata kita punya penggunaan adalah atas daripada 200 lebih, maksudnya 25 lah kita dapat sepatutnya. Okey. Okay, tanpa buang masa, okey, inilah yang paling penting untuk hari ini untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan semua. Okey, apa tips yang penjimatan elektrik yang boleh kita laksanakan untuk memastikan bil elektrik kita pada bulan ni boleh diturunkan ataupun dapat
at least berapa persen daripada bil elektrik tu dapat kita kawal. Okey, jom kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ni adalah memilih peralatan yang cekap tenaga. Okey, kalau kita tengok, jika kita lihat sebenarnya cekap tenaga ni kat mana kita nak tengok peralatan yang ada cekap tenaga. Okey, paling mudah adalah label berbentuk yang mempunyai bintang. Itu sebenarnya label cekap tenaga. Okey, kalau kita tahu je, saya beli barang ni adalah cekap tenaga. Tapi macam mana kita tahu ke itu adalah cekap tenaga? Apa itu cekap tenaga? Okey, kecekapan tenaga ni kalau dalam elektriknya dia bermaksud kita gunakan tenaga elektrik yang minimum untuk kita menyempurnakan kerja yang sama di rumah ataupun di tempat kerja. Maksudnya kat situ kalau kata dalam kata lain peralatan, maksudnya peralatan tu hanya menggunakan tenaga yang minimum untuk beroperasi seperti peralatan yang lain yang tiada star rating dia lah. Okey, untuk selain tu, kalau di Malaysia, satu jawatankuasa Technical Performance of Household and Similar Electrical Appliances ditubuhkan untuk bertujuan membangunkan standard ni untuk berkaitan dengan kecekapan tenaga. Okey, standard ni bertujuan dia nak hasilkan barangan elektrik tu bagi kegunaan isi rumah yang cekap tenaga. Okey, sebenarnya kalau ikutkan pada tahun 2020 ni, kita sebenarnya digalakkan untuk membeli barang-barang yang mempunyai cekap tenaga. Okey, kalau kita tengok bintang pada label cekap tenaga ni menunjukkan kecekapan barang elektrik yang kita beli. Sama ada dia menjimatkan tenaga ataupun tidak. Okey, label yang mempunyai taraf 1 bintang, maksudnya kalau 1 bintang ini menunjukkan barang elektrik tu mempunyai kecekapan tenaga yang rendah. Kalau kata dia 5 bintang, maksudnya dia menunjukkan barang tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Okay. Tips yang kedua. Okey, setiap rumah kita tahu penggunaan mesti ada rumah. Tinggi rendah tu macam mana? Misal? Yang tinggi lagi baik lah. Ya, 5 rating ni lagi baik sebenarnya. Dia lagi menjimatkan tenaga. Dia macam peti ais yang ada. Selama ni kita tahu dia tampal je kat luar kan, peti ais kita. Tapi kita tak ambil tahu pun sebenarnya 5 rating ni untuk apa. Sebenarnya dia memang keperluan untuk penjimatan tenaga. Okey, memang harga dia agak mahal kadang-kadang. Tapi untuk jangka masa yang lama, sebenarnya dia amat menguntungkan kita. Terus, sangat ekonomi. Ya, betul. Okey. Panjang. Okey, untuk tips yang kedua, boleh saya teruskan? Okey, tips yang kedua ni adalah penggunaan lampu ataupun mentol. Okey. Rakan-rakan semua, kalau kita tahu sebuah lampu mungkin menggunakan sedikit sahaja tenaga elektrik, tapi oleh kerana bilangannya yang banyak dalam rumah kita, maka bila kita jumlahkan penggunaan elektrik itu dia jadi sangat tinggi. Okey, kalau merujuk kepada satu kajian menyatakan sebanyak 20% penggunaan tenaga elektrik dalam sebuah kediaman adalah disumbangkan oleh penggunaan lampu itu sendiri. Maksudnya 20% tu sangat besar sebenarnya. Okey, sebagai contoh, lampu Kalimantan konvensional yang biasa kita gunakan di rumah memerlukan 40 watt tenaga. Sedangkan kalau sesiapa yang menggunakan lampu LED, dia hanya memerlukan 20 watt sahaja untuk pencahayaan. Oleh itu, sebab apa kita digalakkan untuk menukarkan lampu Kalimantan yang di rumah kita kepada lampu LED? Sebab dia menggunakan tenaga yang sangat rendah. Selain itu, dia jangka hayatnya panjang iaitu 35,000 jam berbanding lampu biasa yang hanya dapat bertahan sehingga 5 jam sahaja penggunaan. Okey, secara ringkasnya lampu biasa ni perlu ditukar setiap 15 bulan, manakala LED ni kita boleh gunakan dia sehingga 10 tahun paling maksimum berdasarkan penggunaan kita. Kalau kata kita gunakan dia 10 jam sehari. Okey, bagaimana cara kita nak menjimatkan elektrik daripada penggunaan lampu ni? Pertama sekali, apa yang kita perlu buat, kita kena tutup lampu. Tutup lampu bila kita tidak berada di ruang yang kita pasang. Maksudnya kita pastikan tutup lampu di ruang yang tidak kita gunakan. Maksudnya kita yakin kalau kita tak berada ruang tersebut dalam tempoh masa yang lama, kita digalakkan untuk menutup lampu tersebut ketika keluar daripada ruang tersebut. Okey, yang seterusnya adalah menggunakan cahaya semula jadi. Okey, semua sekarang ni semua berada di rumah. So saya rasa kita lebih disarankan untuk banyakkan penggunaan cahaya matahari berbanding cahaya lampu. Dengan cara kita buka tingkap, kita selak langsir supaya cahaya matahari dari luar tu dapat masuk menerangi kediaman kita. Maka kita kuranglah menggunakan bantuan cahaya lampu. Selain itu, pengudaran rumah kita juga dapat dipertingkatkan. Maksudnya udara bersih dapat bertukarlah dalam rumah kita. Okey.
Yang ketiga juga adalah kita kena cuba kurangkan bilangan lampu. So cara dia macam mana kita nak tahu kita kena kurangkan bilangan lampu ini, di mana kadang-kadang kita tak perasan sesetengah ruang atau bilik hanya perlukan sebuah lampu sahaja untuk capai tahap kecerahan optimum. Bagaimana sebuah lampu dapat memberikan pencahayaan yang optimum? Banyak faktor yang mempengaruhinya, iaitu kita tahu dia adalah dipengaruhi oleh jenis lampu, sudut pemasangan lampu kita. Kita boleh tengok selepas ni sudut kita pasang lampu tu betul ke tak. Okey, lepas tu kedudukan lampu kita, posisi dia, lampu kita dekat ke, jauh ataupun tinggi ataupun rendah. Dan warna cat ruang tersebut, sama ada lantai kita, dinding dan siling. Ini saya sangat suka sebab dah hampir untuk menghampiri Syawal, mungkin ada kesempatan dan ada kemampuan untuk kita menukar cat ruang yang terlalu lama, mungkin dah agak suram, so kita boleh tukarkan lebih kepada cahaya yang lebih cat yang lebih cerah, contohnya warna putih, menampakkan satu ruang tu lebih besar dan pencahayaan pun kita dapat kurangkan. Okey, yang terakhir untuk mentor dan lampu ni adalah gunakan mentor yang lampu cekap tenaga. Okey, cekap tenaga kalau digalakkan adalah menggunakan LED lah yang macam saya cakapkan, sebab salah satu dia yang tadi saya terangkan, dia tahan lama, jimat tenaga. Yang paling baiknya dia adalah mesra alam. Sebab lampu LED ni sebenarnya dia kurang untuk menghasilkan haba berbanding kita guna Kalimantan, sebab Kalimantan ni dia akan menghasilkan haba. Kat situ dia akan memberi kesan kepada kita punya alam. Okey, mentor lampu jenis LED ni kita pun tak perlu risau sebenarnya. Lampu LED ni kalau kita buka dan tutup secara kerap pun dia tak ada memberikan kesan kepada lampu LED sebab dia tahan lebih lama. Okey. Terus tip yang ketiga adalah yang saya ingin kongsikan adalah semua orang tahu ni, peti sejuk sangat famous waktu Ramadan ni. Okey, kat sini tip yang ketiga ialah penggunaan peti sejuk. Boleh kita katakan hampir semua rumah kita pasti akan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah peti sejuk yang digunakan untuk kita, salah satunya kita nak simpan bahan mentah, stok ais, minuman sejuk. Okey, dan peti sejuk ni adalah peralatan yang kalau kita tahu sebenarnya dia peralatan yang kita pasang selama 24 jam. So 24 jam kita takkanlah offkan peti sejuk. Kalau kita on kan, satu hari tu memang kita akan sentiasa on kan, kecuali kita peti sejuk ni kita offkan dia bila kita nak lakukan kerja-kerja penyelenggaraan, kita nak pindahkan, contohnya kita nak ubahkan dia kedudukan daripada satu tempat ke satu tempat lain, baru kita offkan kita punya peti sejuk. Okey, macam mana tips untuk peti sejuk ni pula? Okey, yang pertama kita pastikan kedudukan peti sejuk kita jauh daripada cahaya matahari dan dapur memasak kita. Kerana peralatan yang sumber haba ni akan memberi kesan kepada peti sejuk kita. Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan peti sejuk tu? Jarak dia berapa? Okey, pastikan juga peti sejuk kita ni diberikan ruang perudaraan, iaitu ruang perudaraan tu adalah jarak dia. Berapakah jarak peti ais, peti sejuk yang sesuai? Adalah 10 hingga 30 cm. Daripada mana? Daripada dinding kita di bahagian belakang, tepi dan juga atas. Ini rakan-rakan boleh selepas ni bolehlah untuk ukur adakah jarak perudaraan peti ais kita memenuhi di antara 10 hingga 30 cm. Kita tak digalakkan untuk peti sejuk kita ni diletakkan dalam kabinet dapur. Lebih-lebih lagi dikurung dalam almari sebab cahaya matahari, sumber haba dan ruang perudaraan yang tidak mencukupi akan memanaskan peti sejuk dan menyebabkan beban kerjanya juga bertambah. Okey, yang kedua, kita gunakan peti sejuk yang mempunyai label cekap tenaga yang macam saya cakap tadi. Ini bagus untuk kita, selain daripada kita pilih untuk cekap tenaga, kita disarankan juga untuk membeli peti ais yang menggunakan teknologi inverter. Okey, teknologi inverter ni sebenarnya apa fungsi dia pada peti sejuk? Okey, untuk peti sejuk dia mengawal penggunaan motor peti sejuk secara automatik dan seterusnya akan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik untuk peti sejuk tersebut. Kalau kita dapat memberi pilihan untuk kita menggunakan peti ais, peti sejuk ni, kita boleh pilihlah untuk yang inverter sebagai untuk jangka masa yang lama lah. Okey, selain itu adalah kedua, kita kena kurangkan kekerapan buka dan tutup peti sejuk. Buka dan tutup peti sejuk ni kenapa kita perlu kena kurangkan? Sebab bila kita terlalu kerap membuka dan menutup peti sejuk ni, dia menyebabkan udara sejuk akan kerap keluar. Dan bila udara sejuk ni kerap keluar, dia akan meningkatkan suhu peti sejuk tersebut. Bila suhu peti sejuk meningkat,
secara tidak langsung dia akan meningkatkan beban kerja peti sejuk secara kita tidak sedarlah. Okey, yang seterusnya adalah kita kena tetapkan suhu peti sejuk tu. Okey, mungkin kebanyakan rakan-rakan kita tahu macam mana kita nak tetapkan suhu peti sejuk tu pada suhu yang optimum. Okey, contohnya kalau suhu yang sesuai bagi ruang biasa, iaitu ruang bawah yang kita letakkan bahagian bawah, sayur dan sebagainya, kesesuaian dia adalah pada 2 hingga 8 darjah Celsius. Manakala suhu ruang sejuk beku adalah sekitar negatif 18 darjah Celsius. Jika peti sejuk ada membentuk frost iaitu dinding ais, kita kena pastikan yang kelima ni, ketebalan frost ni kita kena kawal. Mana kita tahu dinding ais akan berlaku pada bahagian penyejukan bahagian atas. So, ketebalan frost ni kita kena kawal supaya dia tak melebihi daripada 0.6 hingga 1 cm. Sebab kalau kata frost ni kita tak kawal, bila dia tebal, dia bukan menyejukkan. Kalau kata kita tengok, kita kena ingat frost tebal so dia lagi sejuk. Sebenarnya salah. Sebenarnya frost yang tebal bukan menyejukkan. Sebaliknya akan menjadikan penebat haba dan boleh meningkatkan suhu peti sejuk itu. Okey, pastikan kita kena sentiasa cairkan frost tu. Bila kita tengok frost tu dah agak tebal dan melebihi 1 cm, kita cairkan frost tu dengan kita tutupkan peti ais kita. Rehatkan dulu peti ais kita tutup peti ais sejuk, peti sejuk kita semasa proses pencairan tersebut. Lepas tu kita buang air, buang dahulu air yang bertakung hasil daripada proses pencairan tersebut dan baru kita hidupkan semula peti sejuk kita. Okey, seterusnya adalah ruang dalam peti ais. Okey, jangan terlalu penuhkan ruang dalam peti sejuk kita. Pastikan ada ruang untuk aliran udara dalam peti sejuk kita, tapi pada masa yang sama jangan biarkan peti sejuk kita tu terlalu kosong pula. Sebab jika tiada barang yang disimpan dalam peti sejuk, kita kena at least kita letakkan sahaja beberapa bekas kosong supaya bila kita meletakkan bekas kosong, kita dapat mengurangkan aliran keluar udara sejuk daripada peti sejuk itu. Okey, yang terakhir adalah kebocoran peti ais ataupun peti sejuk ni. Macam mana kita nak pastikan kita kena pastikan kebocoran peti ais ni kita kena pantau, iaitu periksa sama ada terdapat kebocoran pada getah peti sejuk. Okey, getah yang sekeliling peti sejuk tu sebenarnya dia untuk mengelakkan kebocoran pada peti sejuk tu. Okey, cara dia macam mana kita nak tahu kebocoran peti sejuk tu? Dengan kita selitkan sehelai kertas melalui celahan getah tersebut. Okey, bila kita masukkan kertas di celahan getah tersebut, bila kata kertas tu dapat diselitkan, maka ada sedikit kebocoran. Maksudnya kalau kita boleh letak lagi macam tebal kertas tu, maksudnya kebocoran sebenarnya lagi banyak lah. So kat situ, kita perlu gantikan getah peti sejuk tu dengan yang baru. Okey, tips yang keempat, ini paling selalu digunakan di peralatan yang selalu digunakan di rumah. Okey, tips keempat ni adalah penghawa dingin atau dikenali sebagai penyaman udara juga. Okey, kebanyakan rumah kita mempunyai sekurang-kurangnya satu penghawa dingin. Sama juga dengan peralatan yang lain yang ada pilihan teknologi inverter juga penghawa dingin ni. Kalau kata kita tahu kebanyakan peralatan yang mempunyai motor biasanya dia akan mempunyai teknologi inverter. Okey, teknologi inverter pula pada aircon, fungsi dia adalah untuk mengawal kelajuan motor pemampat ataupun kompresor yang terdapat pada aircon tu untuk terus mengawal suhu pada aircon tersebut. Selain itu, dengan penggunaan inverter ni, bunyi yang dihasilkan daripada penyaman udara kita ataupun penghawa dingin kita lebih senyap. Okey, kalau tak ada teknologi inverter, mungkin ada sedikit bunyi. Kalau kita perasan, kalau kita onkan penghawa dingin, memang akan ada bunyi sedikit. Kalau inverter ni, dia akan menghasilkan bunyi yang lebih senyap. Okey, bagaimana tip penggunaan peralatan ni? Okey, pertama kita kena pastikan kita tutup suis utama setiap kali menutup suis aircon. Okey, suis aircon tu adalah suis yang kita kawal menggunakan kawalan jauh ataupun dikenali sebagai remote control. Okey, kat itu adalah suis aircon kita. Okey, kita perlu menutup suis utama sebab apa? Dengan menutup suis utama kita telah menjimatkan sebanyak 10% daripada jumlah penggunaan elektrik. Mungkin kalau kita tengok kebanyakan daripada kita suka offkan saja guna remote. Tapi suis utama kebiasaan yang terdapat di pintu rumah kita ataupun pintu bilik kita, kita jarang untuk offkan. Dan kita akan beredar daripada ruang yang kita gunakan tu begitu je.
Sehinggalah malam pula baru kita masuk, baru kita onkan semula guna remote control. Perkara tu berlaku setiap hari. So bayangkan setiap hari kita melakukan perkara yang sama, itu adalah salah satu yang menyumbang kepada pembaziran elektrik ataupun penggunaan elektrik itu sendirilah. Okey. Seterus kita pergi kepada tetapkan masa. Tetapkan masa ni adalah kita gunakan timer untuk kita matikan aircon tu. Setelah kita gunakan, contohnya kita gunakan dalam tempoh tertentu pada waktu malam. Pada waktu malam, contohnya kita setkan timer untuk matikan aircon setelah 1 jam kita masuk tidur. Ataupun pasang aircon tu setengah jam sebelum kita masuk tidur untuk kita dinginkan bilik, dan kita setkan timer tu untuk matikan aircon selepas sejam digunakan. Ini fungsi dia untuk kita memastikan perudaraan bilik tu dalam keadaan lebih selesa. Okey, waktu malam kita lebih nak memastikan keselesaan sebelum kita tidur. Okey, yang seterusnya adalah adalah tetapan suhu. Okey, untuk pengetahuan semua, pilihan suhu juga adalah sangat penting di mana semakin rendah suhu yang kita setkan pada aircon kita, maka semakin kuat kompresor perlu bekerja untuk menstabilkan suhu bilik tu. Cuba bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, bilik tidur kita yang seharian panas disebabkan cuaca yang panas, bila tiba waktu malam kita onkan aircon kita pada suhu 16 darjah Celsius. Ini perkara ini selalu berlaku. Okey, bagaimana aircon tu nak bekerja? Memang sangat bertungkul lumus, aircon tu akan bekerja untuk mencapai suhu 16 darjah Celsius yang kita pilih. Dan sudah semestinya aircon ni bekerja menggunakan elektrik. Jadi pastikan kita setkan suhu yang bersesuaian. Suhu yang dicadangkan adalah 24 darjah Celsius. Okey, 24 darjah Celsius ni sebenarnya sudah memadai untuk mendinginkan kawasan bilik kita. Okey, kompresor ni akan menggunakan elektrik yang banyak jika suhu bawah 24 darjah Celsius. So kita perlu elakkan untuk menetapkan suhu paling rendah kerana setiap suhu yang diubah, penurunan dia adalah sebanyak 1 darjah Celsius tu telah meningkatkan 10% penggunaan elektrik sebenarnya secara kita tidak sedar. Okey, seterusnya kita kena pastikan aircon kita tidak menggunakan tenaga elektrik yang lebih. Sepatutnya kita kena pastikan aliran udara melalui unit penghawa dingin tu tidak terhalang. Tidak terhalang maksudnya kita kena membersihkan penapis yang terdapat pada aircon tu. Bila aircon ni dia tidak bersih dan punya haba dan kotoran, secara tidak langsung sebenarnya dia telah meningkatkan penggunaan tenaga. Okey, kalau kita tengok kalau kita membuat perselenggaraan dengan mencucikan penapis tu dapat menjimatkan 10 hingga 30% lebih tenaga. Okey, tip yang terakhir untuk aircon ni adalah kita kena menggunakan mode jimat tenaga ataupun energy saver mode. Macam mana kita nak fungsikan apabila aircon ni berada dalam mode jimat tenaga, ia akan membolehkan kompresor tu berhenti setelah suhu bilik yang kita setkan tu telah tercapai. So selain tu, seluruh unit aircon tersebut juga akan turut dimatikan. Kalau kita pilih mode tersebutlah, seluruh unit aircon tu akan turut dimatikan dan apabila suhu bilik kembali meningkat, seluruh unit aircon tersebut akan dihidupkan semula dan pada masa ini aircon hanya menggunakan mode kipas untuk menstabilkan semula suhu bilik dan kompresor tidak dihidupkan. Lebih banyak kompresor off time, lebih banyak tenaga elektrik dapat dijimatkan. Okey, tips yang kelima. Okey, tips kelima adalah penggunaan mesin basuh dan juga pengering baju. Okey, pemilihan mesin basuh inverter sebelum ni saya dah terangkan untuk peti ais dan juga aircon. Bagi mesin basuh pula, teknologi inverter ni untuk mengawal kuasa yang dibekalkan pada motor yang terdapat pada mesin basuh dengan cara ia menukarkan kuasa daripada soket elektrik tu ke dalam arus dengan frekuensi yang berbeza. Ini membolehkan kawalan optimum kelajuan putaran motor itu dapat dipadankan dengan muatan. Maka hanya jumlah kuasa yang diperlukan saja boleh oleh mesin basuh itu saja disediakan pada bila-bila masa. Hasilnya adalah operasi yang cekap di mana sistem ni akan mengurangkan penggunaan tenaga bagi muatan yang kecil. Okey, tips penjimatan dia adalah kita guna kurangkan kekerapan kita membasuh pakaian. Sepatutnya kita kumpul terlebih dahulu pakaian yang hendak kita basuh sehingga muatan penuh dan basuh sekaligus.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya penggunaan elektrik ni adalah sama antara muatan penuh dan juga muatan separuh. Jadi, kalau kita basuh baju, pakaian kita sikit-sikit setiap hari, memang akan merugikan penggunaan elektrik sebenarnya. Okey, yang kedua adalah jangan melebihi had muatan mesin basuh. Jika contohnya kalau had mesin basuh tu adalah 10 kg, pastikan jumlah berat pakaian kita yang hendak kita basuh tu tidak melebihi had tersebut. Sebab muatan yang berlebihan akan membebankan mesin basuh dan meningkatkan penggunaan elektrik dan boleh juga menyebabkan kerosakan pada mesin basuh dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya kita digalakkan asingkan pakaian. Contohnya kita ada pakaian, kita ramai ahli keluarga kita. So ada pakaian kecil, ada pakaian besar. So asingkan dulu pakaian atau kain yang ingin kita basuh. Contohnya baju t-shirt, kemeja dan pakaian dalam kita sekalikan dalam satu basahan dan manakala pakaian seperti denim, jaket dan linen kita basuh berasingan. Ini akan memudahkan proses basuhan dan mengurangkan beban kerja mesin basuh tersebut. Okey, selain itu kita cuba kurangkan penggunaan mesin pengering pakaian. Okey, mesin pengering pakaian ni iaitu dikenali sebagai dryer. Lebih baik kita digalakkan untuk menjemur pakaian yang kita basuh berbanding menggunakan mesin pengering pakaian. Untuk makluman semua, mesin atau peralatan yang menghasilkan haba sudah semestinya banyak menggunakan tenaga elektrik. Mungkin boleh kita gunakan mesin pengering pakaian ni pada musim hujan sahaja. Okey, tip terakhir untuk mesin basuh adalah kita mengurangkan penggunaan fungsi basuhan air panas. Ada setengah mesin basuh yang dia mempunyai fungsi tersebut. Jika kita menggunakan fungsi tersebut sebenarnya lebih banyak tenaga elektrik diperlukan untuk memanaskan air cucian tersebut. Kita amat digalakkan untuk menggunakan fungsi basuhan air biasa sahaja. Okey, kita terus pergi ke tips kelima. Okey, tips kelima adalah penggunaan ketua ataupun ketua gelombang. Okey, bagi menjimatkan tenaga elektrik, kita perlu elakkan daripada kita memanaskan ketua terlebih dahulu dalam tempoh masa yang lama sebelum memasak. Selain itu, kita digalakkan juga memadamkan ketuha 5 hingga 10 minit sebelum had masa memasak. Kerana kita hanya menggunakan baki haba yang tersimpan dalam ketuha untuk menyiapkan masakan yang kita masak. Ini secara tak langsung dapat menjimatkan 10 hingga 25% tenaga elektrik untuk memasak. Okey, tip yang berikutnya adalah kita kena pastikan pintu ketuha sentiasa tertutup. Jika perlu kita nak periksa kita punya masakan, hanya perlu kita intai sahaja melalui pintu ketuha. Bila kita kerap buka dan tutup pintu ketuha ini, sebenarnya dia menyebabkan suhu pada dalam ketuha tersebut akan terjejas. Pemanasan semula akan berlaku menyebabkan tenaga elektrik itu juga akan bertambah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum sebenarnya bahawa musim perayaan akan tiba. Maka ibu-ibu ni masa ni lah yang akan sibuk berada di ruang dapur untuk menyediakan juadah, biskut raya. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu rancang penggunaan ketuha. Maksudnya jika boleh kita masaklah beberapa jenis masakan dalam waktu yang sama, kerana dengan perancangan yang baik kita dapat menjimatkan elektrik sebanyak 60% berbanding kita kerap menggunakannya dalam tempoh masa yang berbeza. Sebab untuk memanaskan ketuha memerlukan tenaga yang banyak. Okey, kita terus pergi ke tips yang ketujuh. Okey, tips yang ketujuh ni adalah penggunaan setrika. Kebanyakan dari kita ramai yang memilih untuk menggunakan setrika jenis steam berbanding setrika kering biasa. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa setrika jenis steam ni dia menggunakan lebih banyak tenaga elektrik kerana setrika tu sendiri perlu memanaskan air terlebih dahulu untuk menghasilkan steam baru kita dapat gunakan. Jadi untuk cara kita jimatkan elektrik ini, penggunaan setrika kering biasa adalah lebih digalakkan kecuali keperluan kain yang hendak digosok yang memerlukan setrika steam barulah kita gunakan. Okey, selain tu kita perlu mengurangkan kekerapan penggunaan setrika dengan cara kita kumpulkan terlebih dahulu. Ini nak raya kan? Kumpul semua ahli keluarga punya pakaian, baju raya dan kita gosok secara serentak semua dalam satu masa. Kebanyakan setrika menggunakan tenaga elektrik yang banyak semasa awal penggunaan kerana perlu dipanaskan terlebih dahulu. Jika sesi menggosok tu terlalu kerap, maka proses pemanasan
setrika pun akan menjadi kerap. Maka tinggilah penggunaan elektrik kita gunakan. Okey, saya pergi ke tips yang terakhir yang saya ingin kongsikan adalah um, adalah perkara yang kita tidak sedari yang selalu kita jarang buat. Tapi paling menyumbang kepada penggunaan elektrik. Mudah sahaja caranya tapi sukar untuk kita laksanakan. Iaitu mulai hari ini kita sama-sama cuba untuk disiplinkan untuk kita tanggalkan palam peralatan setelah selesai kita gunakan peralatan. Biasanya kita akan hanya mematikan switchnya tanpa kita tanggalkan. Betul tak tuan-tuan, perempuan? Sebenarnya alat yang elektrik ni bila tidak digunakan dan kita biarkan dalam keadaan terpasang pada soket keluaran tu, sebenarnya dia telah menggunakan tenaga yang secara berterusan. Keadaan di mana bila tidak digunakan dia dibiarkan dalam keadaan standby yang menggunakan lebih kurang 5 hingga 10% dari jumlah bil elektrik bulanan kita. Jadi selepas ini kita semua bolehlah memastikan alat elektrik kita tidak digunakan, ditutup switchnya dan ditanggal palamnya. Saya cadangkan kepada para suami yang berada di rumah untuk membantu isteri untuk menanggalkan palam peralatan elektrik yang digunakan di rumah. Untuk kita sama-samalah membantu untuk mengurangkan penggunaan elektrik. Okey, kesimpulannya dari perkongsian saya ini adalah dapatlah kita semua tahu cara jimat elektrik dengan betul, terutamanya dalam keadaan PKPB ni. Jika kita bijak berjimat, maka perbelanjaan bulanan kita dapat dikurangkan secara tidak langsung dan akan membantu memperbaiki aliran tunai kita ke arah yang lebih baik lagi. Akhir sekali ingin saya sampaikan serangkap pantun sebagai penutup sesi perkongsian ni. Boleh ke Cik Jais? Okay. Masak meranum buah ara, jatuh sebiji di atas papan. Jika berjimat setiap perkara, pasti terjamin masa hadapan. Sekian, terima kasih pada semua yang sudi mendengar perkongsian saya pada hari ini. Semoga dapat memberikan panduan dan manfaat pada kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang perkongsian ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam Aidilfitri dan maaf zahir dan batin pada semua. Sekian saya serahkan kepada Cik Jais untuk sesi seterusnya. Ada persoalan ni. Banyak ke? Satu je. Okey, soket tu Teruskan, kan, Syed. saya pernah boleh soalan? Boleh. Siapa tu Syed dah? Saya Alwi, saya. Okey, Syed. Saya pernah terbaca lah dalam satu ni, kalau barang elektrik, kalau soket tu masih on, masih ada, tapi walaupun tidak on, current masih berjalan, betul ke? Betul yang tadi saya cakap tu. Sebab tu kita Walaupun bukan standby mode ke apa, bukan. Tapi dia off, tapi palam masih lagi dekat plug, dekat ni. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok, sebenarnya kalau kita belajar penawaian elektrik, sebenarnya sambungan live neutral dan earth tu sentiasa berada di pada soket keluaran. So bila kita sambungkan, sebenarnya walaupun tak banyak penggunaan tenaga tu, tapi masih lagi tenaga tu masih lagi berjalan. Ya. Oh, Sebab tu kita digalakkan untuk kita tanggalkan palam tersebut. Sebab kalau saya tanggalkan. tengok, tanggalkan. Sebab tu kalau kita tengok, TNB pun juga menyarankan kita untuk tips-tips penyematan elektrik ni salah satunya adalah menanggalkan palam pada soket keluaran. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi soalan sementara Cik Jais ni. Saya buka soalan kepada siapa-siapa yang ada nak bertanya dengan Anissa. Ya, saya. Teruskan. Nak tanya, ada tak praktikal salah satu gunakan alat yang Girang. jimat elektrik? Apa ni tak jelas lah. Alat jimat elektrik. Alat jimat elektrik Okey, yang ataupun dipanggil sebagai ESD tu. ESD ni sebenarnya Energy Saving Device ni, kalau kita rujuk kenyataan media bertarikh 22 Februari 2019, ST dia tegaskan alat jimat tenaga elektrik ni tidak berkesan. Sebenarnya dia kata, walaupun dia ada yang menyatakan 30% penggunaan elektrik ni dapat dikurangkan. Kalau kata ST,
Dia kata kalau penggunaan ESD ni boleh walaupun kita dah offkan penggunaan ESD, tapi dia masih boleh membolehkan meter tu boleh merekodkan penggunaan elektrik sebenarnya. Tapi kalau kata penggunaan ESD ni, kalau kita tengok dalam dia sebenarnya ada kapasitor. So kapasitor tu, penggunaan kapasitor kalau ikutkan ST ni, ST Suruhanjaya Tenaga, dia kata penggunaan kapasitor tu lebih memberi manfaat kepada sektor industri sebab sektor industri ni mempunyai motor induction. So motor induktif ni sebenarnya dapat menambah baik kadar kuasa sistem bekalan pengguna dan seterusnya mengelakkan pengguna dikenakan penalti oleh pihak utility. Itu kalau penggunaan ESD lah. Okey ke? Okay, Puan Nisa. Ya, saya. Okay, saya ada terbaca dalam satu artikel mengenai penyaman udara. Dia suruh tukar mood cool kepada mood dry. Dia akan sejuk tapi penggunaan elektrik lagi rendah. Betul tak? Penggunaan elektrik dia lagi rendah. Di aircon. Dia ada mood cool, mood dry dengan mood fan lah. Tapi dia suruh tukar pada mood dry yang lambang air tu. Dekat remote control aircon. Okey, Putus-putus tak dengar. Jimatkan tenaga tu kita setkan dalam keadaan mood dry. Kalau yang saya baca lah, saya ingat saya baca. Bisa ulang balik. Putus tak dengar. Hello. Ya. Putus-putus dia tak dengar. Putus. Nisa punya talian putus-putus adik. Ulang semula Nisa. Ulang semula. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Okey, kalau ikutkan macam tak salah saya lah. Kalau yang saya baca, penggunaan mood dry ni sebenarnya lebih digalakkan untuk kita setkan pada aircon sebab dia fungsi untuk pertukaran suhu menggunakan mood dry ni bila kita ubahkan dia menggunakan kompresor yang kita gunakan elektrik tu dia kurang sedikit sebab kita boleh macam dia pertukaran suhu tu dengan masa tu lebih singkat. Sebab tu dia penggunaan tenaga dia lebih rendah lah sebab kalau kita tanyakan kebanyakan orang yang bahagian aircon dia lebih mencadangkan untuk kita tukarkan pada mood dry. Walaupun sebenarnya dia nak stabilkan suhu tu agak lama sebenarnya tapi untuk jangka masa panjang untuk bil kita sebenarnya lebih terkawal lah. Saya boleh try kot bulan ni. Saya berkejiranan semua bising malam. Tinggi bil. Ya ke. Tak apa, boleh cuba applykan apa tips yang saya kongsikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada rakan-rakan semualah. InsyaAllah boleh. Okey, kita buka lagi kalau ada soalan yang lain. Kita ada lagi masa lebih kurang 10 minit lagi. Untuk bersama dengan Nisa. Cik Lisa. Ya, saya. Macam mana dengan penggunaan yang pemanas air di bilik air? Pemanas air di bilik air. Katanya itu juga menyumbang bil yang tinggi. Sebenarnya sepatutnya saya masukkan. Tapi sebab slide agak terhad,
Tapi sebab dah standby juga ada yang mesti bertanya pasal heater. Okey, heater ni pun salah satu yang menyumbang kepada penggunaan elektrik yang tinggi. Kalau ikutkan, kita digalakkan mengurangkan penggunaan heater. Sebab heater, apa-apa alat peralatan elektrik yang mempunyai elemen pemanas, sebenarnya dia memerlukan karen yang tinggi. Bila karen tinggi, automatik kita punya penggunaan elektrik akan naik. Sebab tu kalau kita boleh kawal penggunaan contohnya lah penggunaan heater tu, so lebih baiklah sebenarnya. Okey, ada soalan terakhir untuk Puan Anissa. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan tips penjimatan elektrik ataupun apa-apa berkaitan dengan electrical, tenaga dan sebagainya. Ada soalan. Kalau yang mesin kowe tu sebab dia ada air panas dan air sejuk, macam mana? Okey, kalau Ayat okey, untuk mesin kowe tak digalakkan sebenarnya kalau kita nak on off secara kerap sebab dia akan merosakkan kat situ. Sebab kalau kita tengok mesin kowe tu dia ada thermostat ataupun sensor suhu. Sensor suhu ni bila kita on dan offkan secara kerap, dia akan merosakkan. Tapi untuk penyematan saya rasa untuk pemanas air di rumah kita ni biasanya dia tak terlalu tinggi lah sebab dia dah panaskan. Contohnya air pemanas dia hanya panaskan pada first penggunaan tu. Maksudnya air panas tu dah ada dah dalam tank kita. Okey, waktu tu kita guna bila dia kosong baru dia akan panas semula. Sebab tu alat pemanas air ni tak digalakkan untuk kita offkan lah, kecuali kalau kata kita yakin kita akan keluar rumah dalam tempoh lebih daripada 3 hari, itu kita kena offkan, Puan Azam. Boleh ke? Terima kasih. Sama. Makluman yang baik untuk pemilik mesin kowe semua ya. Tak kira lah kowe ke kuku ke. Jangan COVID sudah. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi soalan tak? Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dah nak masak ni. Masak buka ni. Ya, betul tu. Jimatkan penggunaan elektrik di dapur, terutamanya mesin mesin air, cerik elektrik dan sebagainya lah. Mudah-mudahan. Jadi rasanya Anissa tak ada lagi kot, tak ada soalan. Terima kasih Anissa atas sama-sama. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Ya, insyaAllah. Sampai terlelap sekejap tadi. Masuk dalam mimpi ya. Iyalah. Terima kasih kepada Anissa, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat dari fakulti yang sudi mendengar dan berkongsi berkongsi maklumat dan informasi. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan itu sedikit sebanyak dapat membantu kita menjadi pengguna yang bijak dalam memastikan bil elektrik tidak melambung setinggi yang dijangkakan. Apapun, semoga semuanya terus hidup terang benderang insya-Allah. Malam ni doakan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan hidup lebih terang insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga dipertemukan dalam masa dan ketika. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita. Bye bye. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Anissa. Sama. Okey, terima kasih. MC yang hilang. Jangan aliran Ciborang. Buka mata. Buka mata. Abang cik apa? Duduk. Empat dah.